Nasi buluh. Nasi buluh juga dikenali sebagai lemang. Masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Di dalam buluh nasi ini, dimasak selama 2 jam sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Aroma daun bemban menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua murid-murid. Cikgu harap kamu sihat bersama keluarga di rumah. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 dengan tajuknya ialah Masakan dalam Buluh. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu di halaman 122. Okey, baiklah. Kita tengok standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.3.1 memahami dan membina ayat sonsang yang betul dalam pelbagai situasi. Okey, baiklah kita teruskan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu membaca dan memahami maklumat. Yang kedua, kamu boleh membina 8 ayat sonsang yang betul. Okey, seterusnya kriteria kejayaan pula yang mana pada akhir PDPC murid-murid boleh membina sekurang-kurangnya 5 daripada 8 ayat sonsang yang betul. Okey, baiklah. Kita teruskan melihat petikan yang ada dalam buku teks muka surat 122 yang tajuknya ialah Masakan dalam Buluh. Okey, aktiviti kita pada hari ini ialah menukarkan ayat biasa yang diberikan kepada ayat sonsang. Dalam petikan ini ada menceritakan tentang nasi buluh dan juga ayam pansuh. Okay, yang mana nasi buluh ni dikenali sebagai lemang yang kita makan pada hari raya itu, dan juga ayam pansuh ini merupakan makanan tradisional masyarakat Sarawak yang mana mereka letakkan ayam dan dipanggang dalam seperti lemang lah. Okey, baiklah, kita kenal dulu apa itu ayat biasa dan juga apa itu ayat sonsang. Okey, sebelum kita menukarkan ayat biasa kepada ayat sonsang, kita kena faham dulu ya, ayat biasa itu apa. Okey, ialah ayat biasa ni ialah mempunyai dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Okey, apa itu subjek? Subjek ini ialah apa ataupun siapa. Okey, contoh satu ayat yang diberikan, Amin membaca buku. Okey, yang mana satu predikat, yang mana satu subjek. Subjek tadi cikgu cakap ialah siapa dan apa. Dah tentulah Amin ini subjek dan yang belakangnya ialah predikat. Predikat ni apalah, apa, buat apa. Okey, itu semua ialah predikat. Okey, baiklah, kita tengok contoh kedua ayat biasa yang mana yang ini ada subjek, ada predikat dan ada keterangan. Okey, kita tengok contoh ayat yang kedua iaitu Amin membaca buku di ruang tamu. Okey, yang ini kita ada perluasan predikat. Okey, membaca buku ialah predikat dan perluasannya di ruang tamu. Okey, kita tengok di sini, kita tengok subjeknya ialah Amin yang mana membaca buku ialah predikat dan juga di ruang tamu ialah keterangan. Seterusnya kita tengok pula ayat sonsang. Tadi ayat biasa, sekarang ayat sonsang. Apa itu ayat sonsang? Ayat sonsang ialah terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa. Ayat biasa daripada ayat biasa kita terbalikkan dia, transformasi dia. Okey, susunan ayat terbalik iaitu subjek tidak diletakkan di awal ayat. Mana subjek dia tak ada kat depan. Tadi ayat biasa subjek mesti di depan dan predikat ada yang di belakang. So, sekarang sonsang dia tak boleh ayat yang subjek di hadapan. Okey, yang ketiga tiada penambahan perkataan atau imbuhan. Okey. Okey, kita tengok yang ini ialah langkah mudah untuk kita menukar ayat sonsang. Yang mana pakar bahasa telah mereka satu formula untuk memudahkan murid-murid menukar ayat sonsang. Okey, kita tengok apakah langkah yang pertama.
kenal pasti dulu subjek, predikat dan keterangan. Okey, kemudian nombor 2, gariskan subjek, predikat dan keterangan. Yang ketiga, letakkan nombor di bahagian ayat yang telah kita gariskan tadilah. Okey, baiklah. Jom kita teruskan. Ini contoh bagaimana kamu untuk menukar ayat biasa kepada ayat sonsang. Yang mana ayat sonsang ni dia ada formula yang diberikan iaitu pola ayat dia. Ini pola ayat dia. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 1 tambah 3. Okey, ini adalah polanya. Okey, kita tengok contoh ayat yang diberi. Ini contoh yang ada dalam buku teks kamu lah. Okey, daun beban berbentuk seperti daun sirih. Okey, ini contoh ayat biasa. Okey, tadi kita dah tengok langkah yang pertama. Yang kedua yang kita buat ialah gariskan subjek, predikat dan juga keterangan. Ayo jom kita gariskan. Okey, subjeknya ialah daun beban. Okey, predikatnya pula berbentuk. Dan keterangannya pula ialah seperti daun sirih. So, selepas kita dah gariskan, kita perlu nomborkan. Okey, yang mana 1, yang mana 2 dan yang mana 3. Hai, jom kita tengok. Yang 1 ialah daun beban. Okey, yang kedua ialah berbentuk iaitu predikat dan yang ketiga ialah seperti daun sirih iaitu keterangan. So, maknanya bila kita dah nomborkan ayat tersebut, baru senang kita nak tukar kepada ayat sonsang mengikut pola yang diberikan. Okey, kita tengok pola dia. Yang mana satu kamu nak buat, kamu boleh pilih. Okey, cikgu pilih 3, 1, 2. Okey, kita tengok 3, 1, 2, kita tukarkan keterangan ini pergi ke depan. Okey, maknanya seperti daun sirih, daun beban berbentuk. Okey, baiklah, jom kita teruskan dengan membuat aktiviti pada hari ini iaitu menukar ayat biasa kepada ayat sonsang. Kamu boleh rujuk buku teks kamu halaman 122. Ayo jom kita teruskan. Ayat yang pertama yang diberikan, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Yang ini cikgu dah warnakan mengikut inilah subjek, predikat dan juga keterangan supaya mudah kamu nampak yang mana satu subjek, yang mana satu predikat dan yang mana satu keterangan. Okey, nombor 1 subjek, nombor 2 itu predikat dan yang ketiga itu keterangan. Okey, kita tengok cikgu tukarkan ayat ini kepada ayat sonsang menjadi 3, 1, 2. Kita ada pola tadi, pola ayat sonsang tadi 4 tadi. So kita gunakan pola itu sebagai formula untuk kita menukar. Okey, yang ini di dalam sebatang buluh, kita ada koma kat sini, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Ini polanya 3, 1, 2. Okey, 3, 1, 2. Okey, selain itu kita boleh juga tukar kepada pola yang lain. Okey, kamu boleh pilih pola yang mana satu kamu nak tukarkan. Janji yang atas ini, ayat biasa ini kamu dah siap-siap nyatakan yang mana satu subjek, predikat dan juga keterangan. Okey, yang ini contoh yang kedua. Cikgu tukar kepada pola 2, 3, 1. Okey, dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras. Okey, seterusnya. Ayat yang kedua yang diberikan dalam buku teks kamu ialah daun lerek juga dapat digunakan selain daun beban. Okey, harus diingat tadi cikgu beritahu langkah pertama mesti tentukan mana satu subjek, predikat dan juga keterangan. Dah tentukan, nomborkan apa yang kita dah tentukan tadi. Okey. Okey, ini macam biasa, yang ini juga cikgu warnakan yang mana subjek, yang mana predikat dan yang juga keterangan supaya mudah kamu nampak untuk kamu tukar kepada ayat sonsang. Okey, kita tengok ayat sonsangnya.
yang ini cikgu masih pakai 312. Okey, sebab 312 ni biasa. Okey, biasa sangat yang kita nak tukar. Okey, ini kalau orang kata langkah mudah lah untuk kamu nak ingat, ambillah 312. Okey, tapi dengan syarat kamu dah tentukanlah yang mana 1, yang mana 2, yang mana 3. Okey, kita tengok selain daun bemban, daun lerek juga dapat digunakan. Okey, ini susunan dia 3, yang mana 3 itu ialah keterangan, subjek dan predikat. Okey, contoh yang kedua, ayat songsang saya tukarkan kepada pola 2, 3, 1. Sama lah macam kat atas ni, 2, 3, 1 juga dapat digunakan selain daun bemban, daun lerek. Okey, baiklah kita teruskan dengan ayat yang ketiga. Kamu rujuk buku teks kamu ya. Ayat yang ketiga pula ialah nasi buluh dimasak seperti lemang. Okey, langkah pertama apa ya tadi? Langkah pertama tentukan subjek, predikat dan keterangan dengan menggariskan perkataan tersebut. Dan yang ketiga kita perlu nomborkan. Okey, cikgu dah nomborkan. 1, nasi buluh, 2 dimasak dan 3 seperti lemang. Bila kita dah ada nombor ini, maka senanglah untuk kita menukar ayat songsang menggunakan formula atau pola yang diberikan sebentar tadi lah. Okey, kita tengok yang ini, kita tukar kepada 3, 1, 2. Okey, seperti apa yang cikgu cakap, untuk memudahkan kamu lah. Okey, sekiranya kamu tak hafal 4 pola tadi, hafallah 1, yang mana 3, 1, 2 ini yang biasalah kita tukarkan ayat songsang ini. Okey, seperti lemang, nasi buluh dimasak. Okey, ini ayat 3, 1, 2. Okey, ayat yang lain kamu boleh tukar, dimasak seperti lemang, nasi buluh. 2, 3, 1. Okey, ni 2. Ada 2 lagi kamu boleh tukar. Kamu cuba nanti balik di rumah nanti kamu cuba tukar lagi 2 pola yang ada lah. Okey, ayat yang seterusnya. Ini nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Okey, kita tentukan 1 ialah nasi buluh, 2 ialah dapat juga dimasak dan 3 dengan cara merebus atau mengukusnya. Okey, yang mana subjek, predikat dan juga keterangan. Okey, seperti apa yang kamu tahu, ayat songsang kita gunakan, kita tukar dia kepada pola yang diberikan. Ada 4 pola tadi. Okey, yang ini yang pertama cikgu ambil pola yang biasa 3, 1, 2. Okey, dengan cara merebus atau mengukusnya, nasi buluh dapat juga dimasak. Okey, 3, 1, 2. Okey, seterusnya dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya nasi buluh. Yang ini 2 yang hijau, 3 yang biru dan 1 yang kuning. Okey, baiklah kita tengok yang ini pula. Yang ini ialah petikan yang ada dalam buku teks kamu juga tapi berkaitan dengan ayam pansuh. Okey, kita teruskan dengan aktiviti ini, menukar ayat songsang. Yang ini cikgu hanya berikan kamu ayat biasa itu sahaja dengan meletakkan nombor untuk setiap subjek, predikat dan juga keterangan. Ayat songsangnya kamu kena buat sendiri di rumah. Okey, baiklah kita tengok ayat yang pertama. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Yang mana cikgu dah warnakan kuning subjek, predikat hijau dan juga keterangan warna biru untuk memudahkan kamu menukarnya kepada ayat songsang. Okey, menggunakan pola yang diberikan tadi, kamu boleh tukarlah. Ini dah 1, 2, 3. Okey, ayat yang kedua. Keistimewaan masakan ini terletak pada resepi asli dan aromanya. Okey, 1 subjek, nombor 2 predikat dan nombor 3 ialah keterangan. Okey, ayat yang ketiga. Lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Christmas. Yang ini pun cikgu dah tandakan 1 yang mana, 2 dan yang 3. Okey, yang keempat. Okey, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi setengah penggemar. Okey, cikgu juga dah
tulis dan warnakan yang mana 1, 2 dan 3. Ini semua keempat-empat ayat ini akan memudahkan kamu menukarnya kepada ayat sonsang. Cikgu harap kamu boleh teruskan aktiviti ini di rumah bersama bantuan ibu atau bapa atau kakak abang kamu untuk kamu menukar ayat ini kepada ayat sonsang. Okey, baiklah, kita dah sampai di sesi akhir pembelajaran kita. Apa yang cikgu harapkan kamu faham apa aktiviti kita pada hari ini, iaitu menukar ayat biasa kepada ayat sonsang. Yang mana kita perlu kenal pasti dulu ayat biasa itu subjeknya mana, predikatnya mana dan juga keterangannya. Barulah kita boleh tukar kepada ayat sonsang dengan menomborkannya 1, 2 dan 3. Selepas itu kita tengok pula pola ayat yang diberikan. Okey, sebelum cikgu undur diri, cikgu harap kamu dapat menekan satu butang like, okey, share cikgu punya video-video dan juga komen serta subscribe. Okey, channel Cikgu Azlin Alin. Semoga dengan sokongan kamu, cikgu lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang menarik selepas ini. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain masa. Cikgu undur diri. Assalamualaikum dan bye-bye semua.